Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang dihormati Ustaz Mustafa, barisan panel, barisan pendengar dan pelajar MKI dan rahmat Allah sekalian. Jadi sebelum mula istirahat, nak maksudlah kalau ni nak kita kata. Jadi kalau agak ke senyap besar ke dengan tengok play kan. Okey. Tapi insya-Allah anak akan cuba untuk berilah ilmu yang anda dapat daripada Islam. Kamu siapa? Pasal kita ni, kita diturunkan oleh Allah SWT pada kat bumi ni dengan tiga tugas Allah suruh kita buat. Yang pertama, Allah kata sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah da'i, iaitu pendakwah. Jadi siapa yang tak cakap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tak bersyahadah. Jadi kita semua ni bersyahadah ke? Kan bersyahadah. 25 syahadah kan. Jadi memang kita ni semua wajib untuk berdakwah. Dan yang kedua, tugas Allah turun kepada kita ni ibadah kepada Allah. Firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah turunkan kita ni, Allah turunkan kita dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Okey. Dan yang ketiga, kita ni diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi Khalifatullah. Kalau dalam Al-Quran, tak silapnya ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ikut ayat ni, kita ni diturunkan oleh Allah SWT untuk jadi khalifah. Kalau ikut dalam terjemahan dalam Mushaf Uthmani, khalifah ni bagi pada tiga. Satunya pengganti, pemimpin. Jadi anak khususkan bagi pemimpin lah. Jadi pemimpin Islam. Yang kalau ikut dalam ada tafsir ulama, orang kata ni khalifah ni dia dikhususkan bagi pemimpin yang melaksanakan syariat Islam. Okay. Dan kita ni sebagai pelajar MKI lah, pelajar Madrasah Khairiyah Islamiyah kan. Jadi kita ni kena banyak bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Bagi kita ni banyak ilmu agama tu boleh menyebabkan kita boleh pimpin kawan kita yang kat luar dia. Sekolah SMK Port Senang, sekolah SMK. Kalau tak pun sekolah SMK, abang-abang kolej ke, kita boleh pimpin. Walaupun kita ni masih kecil. Nanti form 1, form 5 boleh lagi. Kita keluar PU, insya-Allah kita boleh pimpin. Berbalik pada soalan yang diajukan oleh Ustaz Fitri ni tentang Maulid Rasul. Jadi sebelum saya mula saya nak habaq lah, nak beritahu tentang yang soalan yang Ustaz Fitri kata ni pasal Maulid Rasul ni. Ada orang kata bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah ni maksudnya bid'ah yang sesat. Adalah soalan yang diajukan oleh Ustaz Zaidrus. Jadi kalau ikut jawapan, ada banyak saya tengok YouTube, adalah internet ke apa, semualah saya tengok tentang apa orang kata sambutan Maulid Rasul ni bid'ah. Ikut jawapan yang diberi oleh Ustaz Zaidrus, ada setengah ulama kata harus, ada setengah ulama kata tak harus. Jadi Ustaz Zaidrus kata kita tak payah teragah tentang benda ni. Jadi jangan bergaduh lah benda ni. Pasal kita perumpamaan lah. Contoh kalau kita pergi semayang dekat negara, kita semayang subuh,
Dia tak baca doa kunut dia. Kan? Tak baca doa kunut. Yang kita bergaduh ni orang tak buat, tak baca doa kunut. Kami baca doa kunut. Dia tu orang kata ada setengah-setengah ulama ada khilaf. Ada khilaf ulama. Ada juga yang harus, ada kata tak harus. Jadi yang ada dapat hujah yang dalil yang ulama-ulama mengatakan bahawa Maulid Rasul ni harus boleh dibuat. Jadi yang pertama ialah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang bermaksud, maka orang yang beriman kepadanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang memulakannya dan yang menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkannya kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ni dikatakan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang memulakannya, dan orang yang tiga menolongnya. Dan ulama menafsirkan bahawa memulakannya, jadi tujuan Maulid ni diadakan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jadi orang guna ayat, ulama menggunakan ayat fa'azzaruhu yang bermaksud memuliakannya. Jadi menyebabkan itu ulama kata boleh Maulid Rasul ni boleh dibuat. Dia bukan bid'ah. Dan yang kedua, surah Ibrahim ayat 5 yang bermaksud dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ulama menafsirkan bahawa hari-hari Allah ni bermaksud hari-hari nikmat dan kurniaan Allah. Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani menjelaskan lagi dengan katanya, kelahiran Nabi SAW adalah nikmat yang terbesar. Jadi hari-hari nikmat tu, antara hari-hari nikmat adalah hari Maulid Rasul. Jadi hari Maulid Rasul boleh dibuat. Maksudnya sambutan Maulid Rasul ni boleh dilakukan di mana-mana. Gerak ke sejarah sambutan Maulid Rasul. Sejarah startnya sambutan Maulid Rasul ni bermulanya pada awal kurun ke-7 yang dilaksanakan oleh Raja Irbil. Ini di Iraq, iaitu Sultan Muzaffaruddin. Sultan Muzaffaruddin iaitu Abang Ipar pada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi setakat itu saja. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada ahli penanya utama, iaitu Ustaz Ahmad Syauqi bin Syaidan kepada kita, yang telah menjawab segala persoalan-persoalan yang telah saya berikan kepada beliau. Kesimpulannya daripada hujah-hujah yang telah diberikan kepada kita semua tadi, dapat saya simpulkan bahawa berkenaan di dalam konteks yang telah diajukan kepada kita tadi, yang telah disajikan kepada kita tadi ialah berkaitan dengan kalimat thayyibah, kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Bagaimana susah payahnya junjungan besar kita Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad SAW dalam misi dia, hidup dia untuk bagi semua individu, semua umat dia, umat Islam, umat manusia, lafazkan kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Dalam hadis Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Sabdanya, maksudnya, sesiapa yang dalam hidupnya di dunia pernah melafazkan kalimah la ilaha illallah, wajib ke atas individu itu surga.
Tak kira lah dia macam marpik. Contohlah marpik ke samsik jalanan ke. Kalau dia pernah dalam hidup dia, pernah sebut la ilaha illallah, InsyaAllah wajib syurga ke atasnya. Okey? Macam mana? Okey, dan di sini saya nak memanglah dalam tadi dakwah. Dakwah kita kadang-kadang ni kita kena berinteraksikan orang-orang yang bukan non-muslim. Sebarkan kalimat thayyibah ni. Moga-moga dia di akhirat ni insya-Allah mendapat syurga bersama kita. Kerana apa? Bila di akhirat nanti kita akan dipersalahkan. Kerana apa? Masa dunia dulu kamu tidak membawa kalimat thayyibah kepada aku. Jangan kesalahan kita. Jadi sesama kita dakwah. Ikut balik kepada misi Nabi Muhammad SAW. Okey, tahun yang semasa saya mengajukan soalan yang kedua pada assignment yang kedua, iaitu soalannya berbunyi begini. Bagaimana pula dengan zaman remaja Rasulullah? Dapat dipikirkan zaman remaja Rasulullah itu kepada zaman remaja masa kini. Bagaimana Ustaz? Boleh puaskan insya-Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan inayah daripadanya untuk kita berkumpul di dalam surau untuk mendengar sedikit tazkirah daripada anda dan sahabat-sahabat anda, insya-Allah. Soalan yang diajukan kepada anda ialah bagaimanakah zaman Rasulullah, mungkin Rasulullah sendiri ataupun remaja-remaja lain pada zaman itu dapat kita aplikasikan pada zaman sekarang, insya-Allah. Untuk pengetahuan semua, Rasulullah SAW, beliau baginda mempunyai pelbagai hobi ketika di usia remaja. Khususnya kalau kita tahu kan, Rasulullah SAW mengembala kambing ketika usia remajanya. Baginda mengembala kambing untuk penduduk Mekah. Sabda baginda SAW, Nabi kata, semua nabi diutuskan oleh Allah pernah mengembala kambing tak kala usia mereka meningkat remaja. Lalu sahabat radhiyallahu anhu berkata, bagaimana pula kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, aku juga begitu. Aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jika kita lihat pada zaman itu sahaja, pada usia remaja boleh mengembala kambing. Kita tengok kita ni, ada tak di antara kita ni berusia remaja kita mengembala kambing? Ada juga, bukan tak ada langsung. Tapi susah nak cari. Kebanyakan remaja sekarang lebih gemar bersama rakan-rakan, lebih gemar duduk sembang dengan kawan-kawan, bual kosong. Sedangkan kita tahu pepatah Arab ada mengatakan asy-syabab imadud daulah, pemuda yang tiang negara, betul? Jadi dari madrasah syariah Islamiah ni lah kita nak didik. Kita nak cari remaja-remaja di sini untuk kita jadikan contoh kepada rakan-rakan kita di luar sana. Boleh? Boleh. Dan untuk pengetahuan semua, Rasulullah juga pernah berkata, pada zaman itu Rasulullah kata, aku pernah satu waktu baginda dia tidak menyertai rakan-rakan untuk bersukaria dan berfoya-foya. Bahkan baginda teringin sebenarnya nak bersama-sama rakan, nak join rakan-rakan pergi menyanyi, berhibur, berfoya-foya. Tetapi Allah jaga Nabi. Pada ketika itu Allah tidurkan Nabi. Nak kata Allah jaga semua Nabi ketika remaja. Kita pun boleh. Allah sentiasa menjaga umatnya yang sentiasa beriman kepada Allah.
Kalau kita beriman, insya-Allah Allah jaga kita. Kita tak tinggal solat, rukun Islam untuk kita buat, insya-Allah. Tuan, alhamdulillah. Pada zaman Rasulullah ada satu kisah pada zaman Rasulullah yang mana kita nak cerita dua orang remaja. Ada dua orang remaja pada zaman Rasulullah yang mana remaja itu berusia 15 tahun. Dua-dua remaja itu berusia 15 tahun. Kita nak cerita betapa cekalnya mereka dalam satu peperangan. Tak silap saya seorang tu bernama Muaz bin Affan, tak silap saya. Seorang lagi bernama Auf. Ketika peperangan Badar, kedua-dua mereka ini berada di sebelah kanan dan sebelah kiri Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kedua-dua mereka ini berada di sebelah kiri dan sebelah kanan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pada ketika mereka hendak berperang, mereka saling bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman. Seorang bisik kanan, seorang bisik kiri. Seorang-seorang. Mula Muaz dulu bisik kat Abdurrahman. Muaz bisik, ya Abdurrahman, yang mana satu Abu Jahal. Dia cari yang mana satu Abu Jahal. Dan bisikan dia tu tidak didengari oleh yang di sebelah kiri, oleh Auf. Maka kata mereka saling berkejar untuk mendapatkan Abu Jahal. Kemudian sesudah Muaz bisik ke Abdurrahman, Auf. Auf. Dia bisik pula Abdurrahman bin Affan. Dia bisik kat belakang Abdurrahman. Dia kata, ya Abdurrahman, yang mana satu Abu Jahal. Mereka berdua sangat tidak sabar untuk mendapatkan Abu Jahal. La'natullah. Ketika peperangan bermula, setelah Abdurrahman menunjukkan yang mana satu Abu Jahal, dua-dua mereka ni turun ligan cari Abu Jahal. Mereka belasah Abu Jahal cukup sampai Abu Jahal, orang kata, orang kena belasah kan, macam mana? Tak boleh nak gerak. Tapi nak kata pada masa tu kedua-dua mereka kerjakan Abu Jahal. Tapi Muaz pada ketika itu dibunuh oleh pihak lawan yang lain, telah dibunuh. Manakala Auf, setelah Muaz dibunuh, Auf pula ada pihak lawan yang lain yang memotong tangannya, memotong separuh, potong tak habis. Mana kata tangan cukai gitu, tergulai. Terima kasih. Tergulai. Tangan tergulai pun bukan dia lari belakang. No, tangan tergulai tu pun dia masih menentang pihak lawan, tak berhenti. Dia tengok walaupun tangan dia tergulai, dia masih nak berlawan. Maka semangat dia tinggi. Jadi semangat itulah yang boleh kita nak terapkan pada remaja-remaja masa sekarang. Ya Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada penulis yang kedua, Ustaz Musti daripada SMK Kota Pasir. Dan seterusnya saya ajukan soalan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman daripada SMK Al-Masyhur. Soalannya yang berbunyi seperti ini. Ustaz, boleh terangkan apa bukti kepimpinan Rasulullah SAW? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan soalan, nak dengar sikit. Apa khabar khairiyah? Khabar baik. Tak ada apa, kosong. Sekali lagi. Kuat. Apa khabar khairiyah? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana yang dikatakan kebimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Keindahan pekerti baginda dan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak asing lagi bagi mereka yang mengenal
yang mengerti baginda Nabi SAW. Meskipun baginda telah lama meninggalkan kita, telah hampir 1000, malah lebih daripada 1000 tahun baginda meninggalkan kita, namun sinar baginda Nabi SAW terus menerangi kita. Alhamdulillah, kita dilahirkan sekarang ini, kita dilahirkan sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai umat Rasul kesayangan Allah, Habibullah, Khalilullah, Nabi Muhammad SAW. Baginda bukan sahaja seorang pemimpin yang hebat, malah menunjukkan perwatakan yang menyenangkan. Malah baginda berjaya memimpin para sahabat, dalam tugasan dakwah, serta terus memimpin umatnya hingga ketika di akhir perjalanan, insya-Allah. Pada prinsipnya, setiap manusia adalah pemimpin. Setuju tak? Apa ni tak ada suara? Sekali ni. Pada prinsipnya, setiap manusia adalah pemimpin. Setuju? Pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang boleh mengetuai dirinya sendiri ataupun keluarganya maupun organisasi, meneraju membuat perubahan ke arah kita mencapai matlamat yang kita tentukan. Dan tanggungjawab ini bukan mudah. Sebab apa? Sebab apabila kita menjadi pemimpin, kita akan menghadapi pelbagai dugaan, kita akan menghadapi berbagai cabaran dan ujian. Peranan penting seorang pemimpin ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Sedekah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu pemimpin, kata Nabi SAW, dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpinkan. Okey, saya teringat satu kata-kata ulama, dan saya amat berminat dengan kata ulama ini. Apa dia kata? Apabila kita berada di sekolah agama, maka kita perlu ada bas. Bas apa? Bukan bas ekspres, bukan bas rapi. Tadi saudara Ustaz Syauqi telah berkata, tujuan kita berada di muka bumi Allah, tujuan Allah menghantar kita di muka bumi Allah untuk apa? Yang pertama mengucap la ilaha illallah, yang kedua ibadah kita kepada Allah, dan yang ketiga khalifah, sebagai khalifah. Dan kata ulama, apabila kita berada di sekolah agama, maka kita perlu ada bas. Apa dia bas? Yang pertama B, kita perlu berilmu. Kita berada di sekolah agama, kita perlu berilmu. Sebab apa? Kita pemimpin. Yang kedua, kita ada A apa dia? Aman. Sebab kita berilmu, kita mesti beramal dengan ilmu kita. Sebab apa kata Nabi SAW? Ini bercetek. Bercetek. Allah SWT. Tapi mata tengok dulu. Al-ilmu bila amalin kasajarah. Kasajarah kan kasajarah. Kasajarah bila sendiri. Samari. Al-ilmu bila amalin kasajarah bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Mana kata apabila kita berilmu tapi kita tidak amal dengan ilmu yang kita berjadi, sepertinya pohon tidak berbuah, maksudnya sia-sia. Dan yang ketiga, kita ada ilmu, kita amal dengan ilmu kita. Yang ketiga B, bas S. Ini kata pemimpin. S, sebar ilmu. Gabar ilmu, amal ilmu. Yang ketiga, kita sebar ilmu. Ingat bas, kita sebagai pemimpin. Ini semua kata Nabi SAW, ala kullukum ra'in. Ingatlah setiap kamu ini pemimpin, kata Nabi. Tak kira laki ke perempuan, setiap kamu pemimpin, maka kita perlu ada ilmu. Ada ilmu, kita amal ilmu. Yang ketiga, kita sebar ilmu. Walau bagaimanapun banyak cabaran yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, Abu Jahal, seorang pemimpin kalangan Quraisy, yang telah menawarkan jawatan raja kepada Nabi, menawarkan harta, menawarkan isteri kecantikan. Untuk apa? Untuk supaya Nabi SAW memberhentikan dakwah Islam, untuk menghentikan dakwah Islam, tapi dengan keunggulan baginda, keunggulan baginda dan maruah kepimpinan Islam, maka Rasulullah SAW menolak semua tawaran tersebut. Rasulullah bukan saja menyampaikan risalah ajaran Islam,